Hai, welcome to Cook Like a Chef bersama Chef Irwan. Saya Chef Irwan. Okey, hari ini apa yang saya nak kongsikan pada anda di bulan Ramadan ini adalah satu menu berbuka yang paling best yang anda pasti kena buat. Okey, resepinya adalah nasi daging berempah. Sebelum kita start ataupun sebelum kita masak, kita kena pastikan setiap utensil kita, pisau kita kena mesti ada berada dalam tahap yang tajam, senang untuk memudahkan kita masak, untuk kita memotong dan sebagainya. Okey, baik. Bahan-bahannya nasi daging berempah adalah jadi apa yang kita nak buat, first kali kita nak buat bahan tumisnya. Bahan tumis ni adalah seperti bawang lah. Bawang, kalau kita ambil bawang, kita dah peel, dah siap dah peel ni, apa yang kita kena buat adalah kita kena potong dua. Kita tak perlu nak direct daripada sini. Apabila kita direct daripada sini, sometimes dia akan terjatuh dan sebagainya. Jadi maknanya kita akan potong dua, dan kita bagi dia tidur. Bagi dia tidur, dan barulah kita memotong. Ini adalah perkara yang kena pastikan. Kita jaga tangan kita mesti ada di tempat yang 3 jari di sini dan kita potong. One more, kita akan letak jari kita bawang, kita letakkan jari 3 kita ni dekat sini dan kita potong. Kadang-kadang kita potong macam ni, kita risau kita terkena kita punya jari. Baik, kita kena praktis selalu. Okey, baik. Seterusnya bahan untuk tumis ni adalah seperti bawang putih lah. Bawang putih ni kalau kita nak ambil, kita nak guna 3 ulas ke, kita nak lebih pun tak jadi masalah, kita boleh guna. Baik, sama juga metodnya, kita slice dia ataupun kita iris nipis. Kalau nak kita cakap slice kan. Di dapur ni kita cakap slice. Biasanya slice. Okay, right, kita iris nipis. Dan ini adalah bawang putih. Okay, dan yang ketiganya adalah halia. Halia ni, apa yang kita nak buat? Kita nak julienne dia. Julienne dia. So, sebelum kita julienne, kita kena slice dia dulu, bagi nipis macam ni. Alright. Dan apa yang kita kena buat? Kita kena macam ni. Dan ini adalah julienne ataupun iris memanjang. Okey. Siap. Kita punya bahan untuk kita menumis. Ini adalah bahan tumis. Yang keduanya adalah bahan tumis yang untuk naikkan dia punya aroma. Naikkan dia punya aroma. Sebelum kita panaskan kita punya periuk kita daripada daging. Baik, saya nak gunakan iaitu sup ikan. Sup ikan ni adalah yang pentingnya kat dalam ni kita ada daun bay ataupun daun bay leaf, kita ada kulit kayu manis, kita ada buah keras, kita ada sup bunjuk ni. Dalam sup bunjuk ni dia akan ada satu ekstra, iaitu ekstranya adalah halia. Itu yang kita nak untuk naikkan dia punya aroma. Baik, bahan seterusnya kita nak tumiskan. Kita dah periuk, kita pun dah panas. Apa yang kita nak buat adalah kita kena masukkan iaitu bahan, iaitu untuk kita tumis. Apa bahan kita dah tumis selalunya? Minyak masak, kita perlukan butter, kita perlukan apa lagi, minyak sapi dan sebagainya. Pada hari ini apa yang saya nak buat adalah minyak sapi. Minyak sapi, kita akan masukkan minyak sapi. Kita slow sikit api. Kadang-kadang bila kita buat, dia akan burn. Hati-hati, especially kalau kita menggunakan butter. Butter adalah satu perkara yang boleh menyebabkan burn. Okey, baik. Yang keduanya, kita slow sikit api, jangan terlampau kuat. Okey. Dan yang kedua, kita perlu meletakkan minyak. Kita nak masak ni, kita nak buat, kita nak masak dan sebagainya, kita mesti sesuatu hidangan tu mestilah menarik. Yang kedua, sedap, amazing. Itu yang kita nak. Elegant dia punya, macam mana kita nak stylekan dia. Ini adalah perkara yang harus ada dalam setiap sesuatu hidangan. Okey? Baik. Terusnya, apa yang saya nak buat kat sini, kita akan masukkan kita punya sup bunjuk tadi.
Okey, dalam. Okey. Tak panas pun tak apa, sebab apa nanti dia akan automatically dia akan panas. Perlahan dulu pun tak apa, tak ada masalah. Baik, yang kedua, kita masukkan kita punya iaitu bawang putih, dan yang ketiga kita masukkan kita punya halia. Right. Apa yang kita nak buat? Kita akan kacau dia. Okey. Kacau dia sehingga dia naik dia punya color Okey. Baik. Saya nak tanya Chef, saya nak tanya kepada anda. Kalau kita beras, kalau kita guna 1 mangkuk beras, berapa air? Berapa air yang kita nak buat? Okey, kalau 1 mangkuk bermakna 1 mangkuk beras, bermakna air mesti ada 1 mangkuk, lebihkan sikit. Sebab apa? Nanti dia akan ada dia punya pengembangan yang baik. Sebelum tu, kalau kita guna beras basmati, kita kena rendam dahulu 20 minit ke 30 minit. Itu adalah perkara yang normal, yang biasa selalu kita kena buat. Supaya untuk naik dia punya kembang, untuk naikkan dia punya panjang. Dia tak sama dengan beras yang kita guna, iaitu beras biasa yang kita guna. Okey, baik, kita kacau. Dan hari ini nasi daging, kalau anda perasan hari ini Chef tak ada pun daging yang direbus. Selalunya kita buat nasi daging, kita mesti ada daging yang direbus. Jadi hari ini daging ni Chef tak rebus pun, dan Chef tak guna pun. Sebab Chef ada satu tip untuk anda, iaitu menggunakan 100% penggunaan produk Adabi, iaitu Chef ada sup daging dan juga sup tulang. Inilah perkaranya ready to eat yang berada dalam Adabi. Okey, so inilah dia Chef akan gunakan sebagai basically of kita punya nasi daging. Okey, baik. Seterusnya apa yang kita nak masuk kat dalam ni untuk naikkan dia punya aroma rempah ratus, kita ada serbuk kurma dan juga kita ada iaitu serbuk kari ayam dan daging. Dua perkara ini memang anda pernah guna di rumah, mesti ada. Dalam setiap rumah anda mesti ada produk Adabi, sup bunjuk dan sebagainya. Ini adalah salah satu produk yang sentiasa berada dalam rumah anda. Baik, kita akan masuk lebih kuranglah 2 sudu ke, depend kepada kita untuk kita nak dapatkan kita punya kita punya rasa. Nak lebih rempah, letak lebih rempah. Okey, perlu ingat kalau kita buat dalam ini pun dah ada rempah. Ini lebih kurang dalam 1 sudu besar lah. Kalau kita nak, terpulang pada anda, nak lebih boleh letak lebih. Okey. Dan yang keduanya kita masukkan bubuk kurma. Okey, bubuk kurma pun lebih kurang juga. Lebih kurang. Alright, cun. Okey, kita dah inkan semua dalam kita punya ini. Dan apa yang kita nak buat, tentukan kita nak ajar, saya nak ajar apa ni. Baik, untuk sukatan ni, apa yang penting dalam ni kita ada kita punya sup ready to eat. Jadi kerana nak sukat air tu, kita masukkan dia punya sup dulu. Okey, masukkan sup dulu. Dan daging kita masukkan dia punya sup dahulu, dan baru kita tambah dengan air. Dan daging-daging tadi, apa yang kita nak buat, kita masukkan ke dalam ni. Okey, baik. Dan tulang kita masukkan dalam ni. Dan kita buka balik, dan kita kacau dia. Wow, wangi. Okey, baik. Mana sebelum Chef tadi, kita masukkan kita punya tomato. Tomato adalah tomato puri. Sama ada kalau di rumah tak ada tomato puri, apa anda kena buat? Kita ada sos pasta Adabi, kita boleh guna sos pasta pun dalam ni pun boleh, tak jadi masalah. Okey, itulah dia kelebihan daripada produk Adabi yang kita boleh jadikan dia sebagai hidangan ataupun masakan dalam setiap punya masakan. Right, apa yang kita nak masuk sekarang ni adalah satu lagi, iaitu keluaran terbaru daripada Adabi. Kita ada sos tiram. Saya akan masukkan sos tiram kerana ni untuk naikkan dia punya aroma, rasa-rasa masam-masam sikit, rasa-rasa sikit masin dan sebagainya. Ini adalah benda yang pasti terangkat bagi anda. Right, so kita akan masukkan sikit, lebih kurang dalam 1 sudu besar macam tu. Alright, cun.
Dan kita kacau. Dia punya bau dekat sini incredible punya bau, di mana bila kita masuk rempah, kita masukkan kita punya sos tiram, kita masukkan kita punya tomato ataupun tomato sos anda boleh guna dan sebagainya, naik dia punya color, kilauan dia cantik daripada gabungan tadi. Okey, baik, kita akan tukar air dia, di mana airnya tadi berapa? 1 mangkuk beras, bermakna 1 mangkuk lebihkan sikit dia punya air. Right, mangkuk kita masukkan kat dalam ni. Wow, nice. Dan kita masukkan sedikit air lagi, lebih kurang masukkan. Okey, baik. Penambahannya seterusnya untuk naikkan dia punya color. Aduh, yang pentingnya adalah warnanya kuning sedikit, warna kuningan daripada serbuk kuning adabi. Kita akan masukkan sikit, lebih kurang dalam 1 sudu kecil. Dan kita kacau dia. Wow. Naikkan dia punya color kuning dia sikit, kemerah-merahan sikit daripada tomato paste tadi, dan juga daripada serbuk kari ayam dan daging tadi. Ini dah naikkannya tu. Dan jangan lupa kita akan letakkan satu lagi bahan, di mana bahannya adalah lemak. Lemak ni adalah daripada susu. Baik. Sebelum tu, chef ada serai. Serai ni terpulang pada anda nak guna 2 ke ataupun 3 batang ke pun boleh. Tapi kita boleh smash dia ataupun kita boleh potong dia. Right? Dan kita masukkan kat dalam ni. Right? Now, naik dia punya aroma. Naikkan, bangkitkan dia punya aroma. Baik. Daun kari. Daun kari ni adalah perkara yang 2 perkara. Anda boleh buat method of cookingnya sama ada menumis dan juga diakhiri. Apabila diakhiri pun mesti kena letakkan dia. Sebab apa? Dia punya aroma tu lagi naik. Kalau kita lagi naik ni, setelah hari ni kita buka puasa, ramai datang rumah kita. Sebab 5 pintu daripada rumah kita akan datang ketuk. Ini masak apa? Kasih daging berempah je pun, kan? Jadi daripada mana ni? Rempah ratus alawi digabungkan dengan daun-daunan daripada daun kari. Itu yang kita nak. Okey. Baik, saya akan masukkan iaitu susu cair lebih kurang dalam 1 cawan. Kalau 1 tin tu 300 lebih kan? Lebih kurang dalam 200 lah, 100 lebih, 125 ml macam tu. Baik. Okey. Kan? Naik sikit dia punya. Kalau kita tengok kamera datang sikit dekat ni, kita tengok color dia. Color dia kan cantik. Dia ada kuning color, dia ada merah sikit punya color apabila kita kacau. Bila kita masuk sesuatu benda yang putih, especially sama ada kita santan dan sebagainya, the combination of color tadi ni akan memainkan satu peranan yang penting untuk menjadikan satu hidangan yang baik. Gabungan daripada kunyit adabi dan juga serbuk kari adabi. So itu yang penting. Baik, seterusnya apa yang saya nak masuk kat dalam ni sebagai bahan perasa, sama ada anda nak letak garam ataupun gula dan sebagainya, boleh. Dan satu lagi bahan yang saya akan letak kat sini adalah serbuk nasi goreng ayam. Selalunya serbuk nasi goreng ayam ni guna buat nasi goreng je lah, kan? Jadi saya akan bagikan sebagai satu bahan, iaitu bahan perasa. Naikkan. Hati-hati ya. Boleh terbatuk tau. Batuk pun bukan sebab apa, sebab sedap ni pasal. Okey, kita masuk gula, kita masuk pula kita punya garam. Garam juga sama ada. Kadang-kadang kita nak guna sudu ni saya tak nak pandai. Jadi kita guna tangan. Itu lebih sedap. Baik. Apabila dah mendidih, apabila dah mendidih ni, kalau kita masak dalam rice cooker ataupun kita masak dalam periuk elektrik atau rice cooker lah, senang pada anda. Tapi bila kita masak menggunakan periuk, kita kena pastikan setiap air itu kena mendidih dahulu. Kalau kata di dalam periuk nasi, anda tumis darat dulu, tak apa, tumis darat dia boleh dah siap, tak payah didih air itu pun tak apa. Terus masuk dalam periuk nasi, terus masuk, tutup, tekan on, jalan. Tapi apabila kita buat dalam periuk ni, kita kena pastikan. Kalau kan pergi rumah kenduri, tak ada lah pula orang nak guna periuk nasi kan. So apa yang kita kena buat, kita kena letakkan dalam mendidih ni, baru kita masukkan beras. Okay, now kita inkan kita punya beras sedikit demi sedikit. Alright. Okay. Then kita kacau dia.
dalam, dan kita masukkan lagi. Okey. So maknanya kita kacau tadi lebih kurang dalam 10 ke 15 minit baru kita dapat kita punya kering dia punya nasi ni macam ni Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita kena kecilkan api. Okey. Dan saya akan masukkan cili ni. Cili hijau kat dalam. Okey. Cili hijau ni kalau kita makan kan, kalau makan mentah sahaja pun kita akan dapat dia punya rangu dia Okey. So kita dah masuk kita punya cili tadi kita dapat kita punya kering dia macam ni. Okey, yang pastinya apa yang kita nak buat, kita dah tutup dia. Sama anda nak meletakkan daun pisang ataupun aluminium foil. So chef ada aluminium foil hari ni. Apa yang kita buat adalah kita tutupkan benda ni dan kita tutupkan dia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan wak yang lebih. Jadi maknanya kita steamkan dia dengan cara macam ni. Jadi bermakna di bawah pun akan masak, di atas dia pun dia akan masak. Kita tunggu selepas ini lebih kurang dalam 20 minit. InsyaAllah nasi itu akan masak. Nah, nasi kita pun nampak kain dia dah pun masak. So lebih kurang dalam 20 ke 30 minit kita punya nasi tadi dah masak. Okey, now kita buka, kita check. Kasar betul macam ni, tetapi dia punya wangi dia tu alright. Okay. Apa yang kita kena buat, kita kena kacau. Cara kita nak kacau pun, sesuatu nasi ni kita tak nak bagi dia patah. Kadang-kadang kita salahkan kita salahkan nasi tau. Beli beras mahal-mahal, lepas itu patah, marah dekat beras. Patah beras ni kan. Yang pentingnya kita kena kacau daripada tepi Ingat, daripada tepi ke dalam. Ini yang penting. Ini kalau orang Kedah dia panggil gembok lah kan. Kita gembok nasi tu. Dan apa yang kita nak buat, kita masukkan kita punya daun pandan ni kat dalam ni. Kita masukkan sikit. Dan kita masukkan kita punya daun kari kat dalam ni. Okey. Naikkan dia punya flavor dia, aroma dia lagi. Kita kacau dia sikit lagi. Alright. Wow. Okey. Kita tutup sekejap. Dan lepas ni kita akan masuk dalam pinggan, kita hidangkan. Jom lepas tu kita makan sama-sama. Buka puasa tau, bukan sekarang. Okey. Kita dah masuk dalam. Okey. Dan anda, inilah dia resepi nasi daging berempah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Adabi Malaysia Official dan dapatkan banyak lagi resepi menarik di sana.